Yasmin Ahmad pernah berkata yang beliau membuat cerita untuk menghiburkan hati ibu bapanya. Tapi, disebabkan keterbukaan Yasmin Ahmad dalam meletakkan isu-isu dalam filemnya, ada sesetengah pihak yang kurang puas hati dan timbullah kontroversi. Jadi, Yasmin Ahmad ni boleh dikatakan walaupun dia dipuji, tapi dia juga dikritik hebat juga. Satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum Assalamualaikum dan hai guys. Welcome back to Screen Art Studio Official Channel. Minggu ni, macam yang kita janjikan minggu lepas lah, kita akan sambung dengan Yasmin Ahmad, sang pencerita part 2. Jadi, tak nak buang masa. Tapi sebelum tu, kalau korang belum subscribe lagi channel ni, silakan subscribe sekarang. Okey, jomlah kita teruskan dengan Yasmin Ahmad, sang pencerita part 2. Dia memang seorang storyteller yang sangat bagus. Apabila kami berjumpa dulu pun, dia ada je benda yang dia nak bercerita. Kerana dia suka bercerita. Apabila dia bercerita, dia bukannya bercerita kosong. Dia bercerita tu banyak lapisan-lapisan di dalamnya. Beliau sangat tinggi reference dia. Kalau dia bercakap dengan kita, reference dia tinggi. Kita harus berbekalkan reference yang banyak untuk satu meja dengan dia. Daripada seorang pengarah iklan, Yasmin Ahmad mencipta nama sebagai pengarah filem melalui filem Rabut yang diterbitkan pada tahun 2002. Namun begitu, nama Yasmin Ahmad ni semakin dikenali apabila beliau mengarahkan filem yang bertajuk Sepet pada tahun 2004. Filem ni dia menceritakan tentang seorang perempuan Melayu yang bernama Orchid dengan seorang lelaki Cina yang bernama Lee Siu Long. Oh, man. No, I'm looking for the Chinese movies. Where is it? Oh, tanya lah. Excuse me. Excuse me. Hello? Sepet, kalau saya ingatlah, benda tu datang secara pertanyaan. Kau nak tak berlakon filem aku? Aku nak buat filem ni. Tapi kita tak ada duit nak bayar. Bila kita dah tahu dia tu siapa dan juga kita sangat-sangat menghargai karya-karya dia, kita jadi macam, siapa minta duit? Tak ada pun. Kau tak ada bayar pun aku buat juga. So, Sepet adalah satu hasil yang benar-benar suci dan murni yang terbit daripada jiwa dan kehendak semua orang yang terlibat untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menyemarakkan kasih sayang sesama insan. Memang orang putih cakap we do it for the love. Kan benda ni kan kadang-kadang artis ke pengkarya dan sebagainya dia akan cakap it's my passion. Tapi passion juga, nak makan juga kan kena ada duit. So kita akan terbelah dua. Kadang-kadang kita akan buat sesuatu pekerjaan itu kerana passion sebab kita tahu itu adalah peluang keemasan yang kita tak akan dapat lagi. Kedua, di bahagian kedua pula, okeylah we do it for the money.
passion tetap ada, kita tetap menjalankan tugas kita secara ikhlas. Tapi memang sebenarnya tujuan utama ialah nak duit tu kan. Tapi untuk Sepit, it was totally about passion. Pada abang, it's an independent film yang sangat mencuit hati ramai remaja. Remaja sangat suka dengan filem Arwah. First time filem dia keluar, ada mixed review. Banyak review yang mix. Bagi abang, dia sebuah filem itu, macam mana pembikin dia nak buat filem tu, itulah dah filem dia. So daripada filem itu, kita tahu pembikin dia macam mana. Pada abang, Arwah Yasmin ni dia seorang manusia yang sangat open. Dia sangat open, dia sangat advance dari segi pemahaman dia mengenai budaya, mengenai bangsa, mengenai agama dia. So kita kena faham jiwa dia, dan apabila kita faham diri beliau, barulah kita akan faham filem beliau. Kerana diri beliau dengan filem beliau sangat berkait rapat. Korang tahu tak, ada muzium ni diwujudkan untuk memperingati jasa-jasa dan usaha-usaha Yasmin Ahmad. Muzium ni terletak di Ipoh. Kenapa Ipoh? Tak apa, kita bagi tahu. Sebabnya Yasmin Ahmad ni selalu jadikan Ipoh sebagai tempat lokasi penggambaran beliau. Terkeruk-keruk kening tu. Tak apa, jom kita bawa korang tengok Muzium Yasmin Ahmad at Kong Heng secara virtual. Muzium Yasmin at Kong Heng ini terletak di Old Block Apartment di Jalan Sultan Yusof, Ipoh. Ianya dibuka pada hujung minggu dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Muzium ini mempamerkan sejarah peninggalan Yasmin termasuklah koleksi iklan dan filem hasil karyanya. Selain itu, bahan pameran yang terdapat di muzium ini termasuklah dalam bentuk video, visual multimedia, teks dan grafik. Yasmin at Kong Heng telah dirasmikan oleh pelakon yang mendapat julukan anak emas dalam filem-filem arahan Yasmin, iaitu Sharifah Amani. Morning. Our bike broke outside your flats. So, you want to go for breakfast? You're up early for Saturday. Oh, don't please. Right. Just give me 5 minutes. I'll be ready. Do you guys want to come in? Sure. No, we're fine here. Pengalaman rasa dia Lesha macam janggal sikit lah. Lesha rasa janggal sikit sebab dia sebenarnya Lesha selalu ikut adik-beradik pergi filem, pergi syuting filem kan. So Lesha sebenarnya tak pernah cuba nak berlakon dengan Yasmin Ahmad. Tiba-tiba dia satu hari dia datang kat Lesha, dia cakap, "Oh, I dah tulis skrip untuk awak, nanti awak berlakon untuk saya." So Lesha rasa macam terkejut lah, macam lepas tu I baru 14 tahun masa tu. So macam terkejut tak? So macam okay. So Lesha bila buat mualaf tu, Lesha rasa kagum lah sebab ada sebab cara Yasmin Ahmad jaga filem dia, jaga pelakon dia. Sebab Lesha sebelum tu tak pernah nampak ada orang yang buat latihan atau rehearsal selama 3 bulan sebelum syuting. Sebab syuting kita sebenarnya 2 minggu je yang betul-betul syuting depan kamera. Tapi the rehearsal itself was 3 bulan. Dia bagi kita betul-betul mendalami cerita tu lah. Yasmin juga berjaya mengilap sebuah lagi permata yang kini semakin terselah bakat lakonannya. Pelakon yang dimaksudkan ialah Syafi Naswid. Sebab Yasmin Ahmad dia pandai tackle aktor dia tau. Macam dia tahu kita first time. Sebab saya dah kata dengan dia, saya memang tak pandai berlakon. Mula-mula, dia buat scene di turutan lah. Macam scene ni mula-mula kenal. So mungkin kita ada awkward-awkward sikit dengan perempuan ni. So benda tu memang berlaku natural lah. Sampai dekat kita dah seronok-seronok ni, so chemistry tu jadi best. Sampai seorang-seorang ni dah habis scene. Dekat apartment tu dah tak ada orang. So kita dah mula rasa macam lonely, kosong. Macam apa ni, kita dah 2 bulan rehearsal, tiba-tiba dah syuting, seorang-seorang balik macam tak best kan. So kita sebagai budak masa kita dah rasa macam nak menangis pada, sebab pada. Lepas tu dia sengaja bila ada scene bergaduh dengan Orchid, dia gaduhkan kita orang betul-betul dekat set. So lepas tu dia buat pula kita orang macam makin rapat balik, tapi makin sayang. Sampai scene last tu dia sorokkan Yana kat tempat lain. So saya memang macam, mana Yana? Mana Orchid aku ni dah tak ada.
Korang tahu tak? Sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 2009 yang bertajuk Talent Time menerapkan nilai-nilai masyarakat majmuk. Dan dalam filem ni, dia bukan sahaja menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tetapi dia juga menggunakan bahasa Cina, bahasa India, bahasa apa lagi? Bahasa isyarat, dan cara penyampaian dalam bahasa-bahasa ni bersahaja saja. Dan Sekolah St. Anderson merupakan salah satu lokasi penggambaran filem Talent Time yang juga merupakan filem terakhir Allahyarhamah Yasmin Ahmad. Antara faktor yang membuatkan filem-filem Yasmin begitu mudah melekat di hati kita ialah kerana kejujuran dan keikhlasan beliau bermain dengan elemen perasaan. Kita dapat saksi dan rasakan perasaan remaja, kesengsaraan mereka yang putus cinta serta kasih sayang antara keluarga. Saya rasa dia antara director yang rare. Kalau tengok kebanyakan director mungkin hanya fokus pada satu bangsa je. Tapi dia buatkan kita fikir sebab kita negara Malaysia. Jadi kita bukan faham kita punya bangsa je, kita cuba untuk faham bangsa-bangsa lain juga. Saya rasa keistimewaan dia yang paling unggul ialah menyerlahkan bakat orang. Dia buat kita rasa, akulah yang terbaik untuk watak ini. Dia buat kita rasa selesa dengan diri sendiri. Dia keluarkan segala jiwa kita. Itu memang gift dia. Dia punya anugerah daripada Tuhan. Dia boleh nampak karakter you macam mana. Jom, kita tanya Datin Orchid macam mana pendapat beliau bila melihat keunikan cara kerja arwah Yasmin Ahmad. Kak Yasmin kan, cara dia berinteraksi dengan kru atau dengan pelakon macam adik-beradik, macam keluarga. Tak ada double standard. Dia rapat dengan semua orang. Dia nak terapkan kasih sayang. Yes. Dan pengampunan. Kita jadi manusia ni kan kena ampunkan orang. Arwah Yasmin pernah berkata yang beliau membuat filem untuk menghiburkan ibu bapanya. Tapi mungkin disebabkan keterbukaan Yasmin dalam memaparkan isu-isu dalam filemnya, ada sesetengah pihak yang tak puas hati dan timbullah kontroversi. So boleh dikatakan selain Yasmin dipuji oleh beberapa pihak, dia juga dikritik oleh sesetengah pihak. 2005 ke 2006, abang ada nak buat satu filem 15 Puasa. Masa itu abang dah start shooting filem mainstream. Tapi jiwa abang sangat indie. Abang cook up a story mengisahkan seorang yang tak nak puasa ni. So watak isteri dia, abang cakap main lah dia pelakon tu. Dia dia bukannya pelakon. Dia cakap no, dia karakter dia kenalah dengan you mengajar anak you ngaji, cakap kan. And then dia kata okey lah. So dia datang Ipoh, kami shoot di Ipoh. And sangat berdisiplin, man. Can you imagine? Yasmin Ahmad sangat disiplin di set. So dia melakonkan watak isteri pada Adeline Ahmad Ramli ni. Pada abang sangat baik. I think the only filem yang main berlakon ada dalam 15 Puasa. Punyalah hebat Yasmin Ahmad ni, walaupun beliau menghasilkan 6 buah filem, tetapi beliau memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa. Antaranya, beliau telah memenangi anugerah filem terbaik dan lakon layar asli terbaik pada Festival Filem Malaysia 2005 untuk filem Sepet. Gubra juga memenangi anugerah filem terbaik dan lakon layar terbaik dalam Festival Filem Malaysia 2006. Muhsin pula memenangi Pesta Filem Antarabangsa Manila 2007 dan Mu'allaf mendapat anugerah filem Asia sebutan khas di Pesta Filem Antarabangsa Tokyo pada tahun 2008. Sememangnya sukar untuk kita percaya yang kita dah kehilangan sebutir permata yang sukar dicari ganti. Tapi apa yang pasti, karya Yasmin Ahmad ni akan dikenali dan diingati sebagai karya yang berani, ikhlas dan jujur dalam memaparkan kasih sayang serta kepelbagaian kaum di negara kita. Terima kasih kepada arwah Yasmin Ahmad dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like dan share dengan kawan-kawan korang. Semoga berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Bye.